اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Rudi dan kepada sidang pendengar Terengganu FM segmen Nurani. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang memberi manfaat. Insya-Allah untuk selok Nurani petang ni akan menyambung tajuk adab buang air bahagian yang kedua. Adab buang air bahagian kedua. Ini bahagian selepas daripada terdahulu bicara berkaitan dengan istinja. Masuk kepada adab buang air, adab ketika qada hajah, adab ketika menunaikan hajah, sama ada buang air besar ataupun buang air kecil. Adab buang air ni kalau edisi Jawi muka surat 16 kitab idaman penuntut baris yang kelima daripada atas, yang mana insya-Allah akan baca baliklah minggu lepas baca dah ni. Cuma minggu lepas huraiannya sebahagian sahaja. Sebahagian yang dibaca minggu lepasnya belum lagi dihuraikan. Jadi baca daripada awal semulalah. Jadi kitab idaman penuntut edisi Jawi muka surat 16 baris yang kelima daripada atas. Rumi muka surat 6. Adab buang air. Barang siapa buang air, sama ada buang air besar atau kecil di tempat yang tiada tandas seperti tengah lapang, yakni padang atau dalam semak, haram menghadap kiblat atau membelakangkannya, atau ada dinding tetapi jarak di antaranya dengan dinding lebih daripada 3 hasta, atau dekat tetapi dinding itu rendah tidak sampai 2/3 hasta. Adapun kalau ada dinding tingginya lebih daripada 2/3 hasta dan kedudukannya dengan dinding tidak lebih daripada 3 hasta, atau dalam tempat yang memang disediakan untuk buang air, yakni tandas, tidaklah haram menghadap kiblat atau membelakangkannya. Jadi barang siapa buang air, sama ada buang air besar atau kecil, di tempat yang tiada tandas, yang mana minggu lepas saya sebut dah, nak moleknya di tempat yang tiada disediakan untuk buang air. Sebab perenggang di bawah tu cerita berkaitan dengan tempat yang memang disediakan untuk buang air. Jadi dua keadaan. Yang pertama, buang air sama ada air besar atau air kecil ni di tempat yang tidak disediakan untuk buang air. Satu laginya di tempat yang disediakan untuk buang air. Ini dua keadaan. Jadi sekarang kita bicara buang air di tempat yang tidak disediakan untuk buang air. Tapi sini ditulis di tempat yang tiada tandas. Jadinya tempat yang tiada tandas minggu lepas jadi hurah hok bawah tu. Tempat yang tiada tandas. Dah tempat tandas ni macam mana? Tempat tandas hok di bawah tu. Dalam tempat yang memang disediakan untuk buang air, dipanggil tandas. Al-makanul mu'addu liqada'il hajah. Tempat yang disediakan untuk buang air, itu dia panggil tandas. Sama ada tempat yang disediakan untuk buang air tadi itu
ada dinding ke, ada pintu ke, ada atap ke ataupun tidak, tak kira di situ. Janji tempat tu disediakan untuk qada hajah, dipanggil tandas walaupun tidak ada dinding, walaupun tidak ada pintu, walaupun tidak ada atap sekalipun. Dalam kitab disebut wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun tempat yang disediakan untuk qada hajah bukan dalam binaan sekalipun, dia panggil tandas. Yang minggu lepas saya sebutnya hok gerai tepi sungai tu. Ada orang tulis dalam FB tu, boleh panggil lambu, dia kata. Lambu. Betul lambu? Ada khabar. Ada khabar dia lambu pun boleh. Maknanya dia buat sungai tepi tu, dia pun qada hajat di atas yang dia buat tu, hak tu dia panggil tandas walaupun tidak ada binaan, cuma hanya ada untuk jadikan lantai sahaja. Dinding tak ada, pintu tak ada, tiang atap pun tak dipanggil tandas. Tempat yang disediakan untuk qada hajah, yang mana minggu lepas saya sudah bicara berkaitan dengan bilik mandi. Orang sekarang ni bilik mandi dengan tandas diletak dalam satu bilik dengan bahawa satu pintu. Tetapi walaupun satu pintu, sama pintu, tapi tempatnya adalah asing-asing, suku-suku. Sebelah hammam, sebelah bilik mandi, hak tempat ada baik hujang contohnya. Hak tandas sebelah dia itulah. Walaupun antara tempat mandi dengan tempat qada hajah tidak ada dinding sekalipun, tempat qada hajah itu dia panggil tandas. Bukan tandas sekalian termasuk tempat mandi. Ada orang faham? Oleh kerana tidak ada dinding antara tempat qada hajah, tempat yang disediakan untuk qada hajah dengan tempat mandi, maka dihukumkan tandas satu bilik itu. Tidak. Tandas tempat yang disediakan untuk qada hajah. Ada pula yang tambah, dia kata kalau bilik mandi tu bilik mandi orang rumah besar. Bilik mandi orang rumah besar ni bilik mandi di luar. Sebab di situ ada macam-macam, ada bathtub apa semua, luah bilik mandi dia. Maka tandas tidak ada dinding juga antara tandas dengan bilik mandi luar. Tu tak apa, dia kata barulah tak jadi ke semua bilik mandi hak besar tu jadi tandas. Sebab apa? Sebab dia besar sangat. Tapi kalau bilik mandi orang biasa ni sempit sajalah, jadi dengan tandas tu dekat, maka dihukumkan tandas kan tidak berkait. Sama ada bilik mandi itu besar ataupun kecil, tandas dia buat sebelah, tandas ada tempat yang dia untuk qada hajah, tempat mandi. Yang mana timbul persoalannya ketika kita mandi wajib, ketika kita berwuduk, kita ada bacaan-bacaan zikir yang disunatkan. Jadi macam mana kita nak mandi wajib, nak ambil wuduk, nak memulai dengan bismillah. Sebab dikatakan di situ ada tandas. Bukan, di situ bukan tandas. Di situ adalah bilik mandi yang mana kita disunatkan berzikir, membaca bismillah ke apa ke ketika sebelum mandi wajib ataupun sebelum berwuduk. Kerana selesai mandi wajib, selesai berwuduk, ada bacaan zikir yang lain pula. Kita berzikir je lah. Yang dimakruhkan berzikir adalah di dalam tandas. Tapi yang jadi kelirunya, dia letak tandas tu sekalian, termasuk tempat mandi pun dia bubuh tandas. Itu hak salah faham yang menyusahkan. Kemudian kalau kita berada di dalam bilik mandi, masuk waktu Bilal azan, maka sunatlah kita jawab azan tu ketika kita berada di dalam bilik mandi, bukan dalam tandas. Orang maklum tu yang dimakruhkan berzikir ada dalam tandas, orang maklum. Tapi tandasnya mana? Dia letak sekalian bilik, termasuk tempat mandi. Itu salah. Kadang-kadang orang tua hak belajar pasal ni,
Kalau dia pergi rumah anak-anak dia bandar tu, dia merepek apa kamu ni? Rumah kapung dia tu dia buat ambil suku-suku. Tempat mandi suku, tempat qada hajah suku. Memang bilik asing-asing, pintu asing-asing. Bila pergi rumah anaknya tempat mandi dengan tempat qada hajah bilik yang satu. Dia pun marah lah. Nak ajak sangat mak mari rumah. Rumah ni pasal apa ni? Tempat mandi ni dihukumkan tandas sebab tak ada dinding ni. Mak nak ambil semayang pun payah. Dia marah. Yang anak tu pula bukan buat rumah. Anak tu pula beli rumah hak siap dah. Hak mak kapung tu rumah buat sendiri. Bolehlah buat seumpama tu. Memang kalau kira untung, buat seumpama tu lah bilik asing-asing lah baru untung. Sebab terkadang satu bilik, satu sahaja dalam rumah kita tu untuk mandi qada hajah, tapi dia buat satu pintu. Jadi orang yang masuk di situ dia hanya nak qada hajah, dia bukan nak mandi. Betul. Ada seorang lagi ni nak mandi saja je, bukan nak qada hajah. Jadi seorang ni kena menunggu. Betul. Rugilah. Kalau tempat qada hajah bilik suku, tempat mandi bilik suku, jadi mu masuk bilik ni, aku masuk bilik ni. Untunglah. Ni buat tempat sekali, hak qada hajahnya bukan nak mandi pun. Yang kawan ni nak mandi je, tapi tak boleh masuk sebab ada dah orang dalam tu. Orang dalam tu hanya qada hajah. Jadi rugilah kalau kita kira. Kalau dia kira gitu. Jadi kalau buat asing, comel, baru tak ada apa-apa. Tapi kalau buat sekali-sekali pun, tempat yang dipanggil tandas adalah tempat yang disediakan untuk qada hajah. Jadi hak timbul persoalan tu. Atas TV tanya apa tu? Hak baca doa tu. Cuba tengok dia kata apa. Nur Azlin Kamarudin, salam Ustaz, perbetulkan saya kalau salah. Kalau tak salah, kita baca doa masuk tandas tu bila kita dah masuk dalam bilik mandi. Betul atau tak? Yelah, kita nak masuk doa masuk tandas ni, kita ketika berada dalam bilik mandi lah. Bukan kat luar baru masuk. Dah ke tandas ni kat mana? Tepi pintu ke di penjuru bilik mandi? Nanti nak jawab dia. Penjuru tak? Bukan tandas tepi pintu. Kalau tandas tu tepi pintu tak ada awak gitu. Kalau tandas tu tepi pintu, sebelum kita melangkah tandas, duduk luar ni kita baca doa masuk tandas lah. Tapi tandas bukan tepi pintu tu bilik mandi. Tandas di penjuru, kita baca doa masuk tandas adalah ketika berada di bilik mandi. Kita doa keluar tandas ketika kaki kita sudah kedua belah masuk di tempat mandi. Kita pun baca doa. Kalau sekali lah. Kalau sekali. Yelah, maknanya tak ada sekali lah. Di mana tandas mana kita tidak boleh baca doa selepas masuk tandas. Ketika berada dalam tandas. Jadi kita baca doa sebelum masuk tandas ketika berada di bilik mandi. Kita baca doa keluar tandas selepas kedua-dua belah kaki kita sudah keluar dari tandas dengan bahu sudah berada di bilik mandi. Ketika kita baca doa masuk tandas dan juga kita baca doa keluar tandas. Dan juga kita baca doa selepas istinja pun samalah ketika sudah berada di tempat mandi. Lepas tu insyaAllah kita akan cerita lagi lah tu berkaitan dengan tandas. Sampai peringkat ada orang tua dah oleh kerana rumah anak dia seumpama tu, jadi nak ambil wuduk, nak baca bismillah, dia faham kata makruh sebab dihukumkan tandas. Akhirnya dia ambil semai di mana, Rudi? Di sinki di dapur. Dapur di dapur tu kan ada sinki. Di situ dia tempat ambil wuduk. Sebab apa? Sebab nak ambil wuduk ni baca bismillah apa semua. Jadi nak tandas tak boleh baca bismillah sebab dia hukum tandas tempat mandi. Jadi dia ambil wuduknya adalah di dapur. Okeylah. Basuh muka, basuh tangan tu okeylah. Walaupun basuh tangan tu air jadi turun siku, turun latar, basuh latar tu. Siapalah giliran nak basuh kaki. Orang tua angkat kaki, tersalah tergelincir, satu hija lah pulaknya.
Dia angkat kaki nak basuh kaki di atas singki. Ada orang tua pula pergi luar, pergi tanah tempat anak dia ada pahit untuk siram bunga, ada pahit untuk basuh kereta tu. Dia ambil semen luar tu. Ambil semen di luar tu terkadang aurahnya terbuka sebab dia nak basuh muka, nak basuh tangan, nak sapu kepala. Yang mana di luar tu tepi jalan, jadi terbuka aurah satu hal pula. Kenapa? Kerana nak lari daripada bilik mandi yang ianya faham adalah tandas. Sebab ada guru yang ajar seumpama tu. Oleh kerana antara tandas dengan bilik mandi tidak ada dinding, dia kata. Jadi tandas adalah tempat yang memang disediakan untuk buang air. Ini dalam kitab Idaman Penuntut. Jadi sekarang ni kita nak bicara buang air ni di tempat yang tiada tandas, dengan bahawa di tempat yang tidak disediakan untuk buang air. Termasuk dalam bilik mandi. Bilik mandi bukan tempat yang disediakan untuk qada hajah. Tiba-tiba dia kencing dalam tempat mandi, hukumnya makruh. Tapi tak panggil tandas. Walaupun dia kencing sekalipun. Sebab itu bukan tempat yang sediakan untuk buang air. Jadi dia kencing di tempat tempat mandi contohnya. Itu dipanggil buang air di tempat yang bukan di situ untuk qada hajah. Tapi misal di sini cuma bezanya kalau dia kencing di tempat mandi yang dihukumkan makruh, biasanya antara tempat dia kencing dengan dinding hadapan, dan ini biasanya tempat mandi ni ada dinding di hadapan. Maka ada hadangan panggil, atau ada dinding tu tak apalah. Ni kita bicara dahulu tempat yang tidak disediakan untuk qada hajah ni di tempat lapang. Contohnya padang ataupun semok. Contoh minggu lepasnya pantai, contoh tempat yang memang tidak disediakan untuk qada hajah. Kemudian tempat tu kosong, bukan kata ada pokok, ada buah kosong. Dia buang air, apa hukumnya? Haram menghadap kiblah atau membelakangkan kiblah dalam keadaan tidak ada hadangan. Dalam keadaan tidak ada hadangan. Ada hadangan, dia akan bicara di hadapan. Maknanya dia menghadap kiblah, dia membelakangkan kiblah di tempat lapang yang mana antara dia dengan kiblah ni tidak ada dinding, hukumnya adalah haram. Menghadap kiblah ketika buang air kecil ataupun membelakangkan kiblah ketika buang air besar, hukumnya haram jikalau tidak ada dinding di hadapan. Kemudian menghadap kiblah ni pula, sebut dah minggu lepas ni, menghadap kiblah ni pula menghadap ain dia. Sini kita kena ambil perhatian molek. Macam saya sebut minggu lepas lah. Saya buat contoh dengan sembahyang. Jadi syarat sah sembahyang menghadap kiblah. Jadi syarat sah sembahyang menghadap kiblah Kaabah. Menghadap kiblah ni ada dua pandangan. Menghadap kiblah ni sama ada menghadap dia punya ain kiblat. Kaabah tu lah ain kiblat. Ataupun menghadap kiblah ni menghadap jihah ataupun dipanggil arah, hala kiblah. Jadi di sini hak kata haram menghadap kiblah ketika buang air kecil ni adalah menghadap ain kiblah. Kalaulah kata kiblah ke tempat kita ni lah, kiblah tempat kita sebelah matahari jatuh. Kiblah kitanya. Tiba-tiba dia menghadap matahari jatuh juga, tetapi apa? Serong apa? Serong ke kanan ke, serong ke kiri ke, panggil serong, panggil apa? Serong. Tu. Pandang serong tu lain pula dah. Pandang serong lain. Ni mana? Arah serong. Maknanya kiblat straight kiblat, tapi dia masih lagi
arah yang sama, pihak yang sama, tapi dia sudah ke kanan ataupun dia sudah ke kiri. Pandangan muktamad sudah tidak haram sebab tidak dihukumkan menghadap kiblat. Tapi seeloknya jangan buatlah sebab satu pandangan lagi haram menghadap kiblat, menghadap jihah kiblat, menghadap hala kiblat, menghadap arah kiblat tu dia panggil menghadap kiblat. Dia gitu. Ada ni. Jadi gini. Macam mana pula kita nak hukum kalau hala arah ni? Kita ada 4. Ni panggil apa ni? Utara, timur, barat, utara, selatan. Jadi keempat-empat ni, apa panggil apa tu? Arah. Timur, barat, utara, selatan. Keempat-empat ni ada arah dia belakang. Mana kalau empat ni dia kena bagi part mana arah. Maknanya kalau arah ke barat, tapi sudah lebih kepada utara, sudah lebih kepada selatan, tak panggil arah kiblat lah, dia panggil arah utara, dia panggil arah selatan, jihah utara, jihah selatan. Jadi antara timur, barat, utara, selatan, kalaulah kita nak letak di mana kau jihah, jihah utara, jihah timur setakat mana, jihah barat setakat mana, jihah utara setakat mana, kena bagi part . Jadi sekarang ni maknanya dengan Kaabah, dengan kiblat tak kena dia punya ain dia, tapi serong ke kanan, serong ke kiri, tapi belum lagi lebih kepada utara dan selatan. Maka satu pandangan kata haram lagi. Walau itu pandangan tak sekalipun. Pandangan pertama ain. Macam saya sebut masalah sembahyang tadi. Dia mudah kita nak fahamnya. Ain qiblah dengan arah qiblah ni adalah ketika sembahyang. Bila kita menghadap qiblah, syarat sah sembahyang, mazhab Syafi'i menghadap ain. Hak Kaabah 4 persegi tu. Cuma kalau dalam Masjidil Haram, orang sembahyang di titik orang sembahyang, sebab kita nak faham ain Kaabah, ain qiblah ataupun jihah Kaabah, jihah qiblah. Jadi kalau sembahyang tu dalam Masjidil Haram, dia wajib menghadap ain Kaabah dengan yakin sebab dia nampak. Dia tak duduk dah di dalam masjid, duduk di luar ataupun duduk di hotel dia, tak nampak Kaabah. Wajib menghadap ain Kaabah, tapi bukan dengan yakin dah, dengan zan, dengan kuat jangkaan di hati. Nak yakin macam mana sebab tak nampak. Dengan zan, contohnya kita menggunakan alat ataupun kita tengok tandaan kiblat yang di hotel. Kita boleh tak yakin ke tak? Nak tak yakin macam mana kita tak nampak sendiri orang yang bubuh. Maka kita menghadap ain Kaabah lagi tu, tetapi dengan zon. Sama telah kita tempat jauh di Malaysia. Kita tempat jauh di Malaysia, kita menghadap ain Kaabah, tetapi dengan zon, bukan dengan yakin. Nak timbul zon menghadap ain kiblah, nak timbul zon kata menghadap kiblah ni, menghadap ain kiblah, dengan peralatan lah, dengan peralatan. Sekarang lah pakai alat kompas sekarang. Jadi kompas tu tunjuk ain Kaabah, tapi yakin ke tidak? Nak yakin ni sebab benda jauh. Tu panggil dengan zon, dengan bukan dengan yakin sebab tak nampak. Tapi menghadapnya adalah ain. Sebab itulah kalau ni kita kadang-kadang kan kita baca dalam surat khabar ke, pada pukul sekian-sekian matahari tegak atas Kaabah. Maka kalau kita nak pastikan kiblah kita, rumah kita tu betul-betul, disuruh kita periksa. Ni kadang ada kan, dia kata pada pukul sekian-sekian matahari tegak atas Kaabah. Kita pun ukur hak kiblat kita tu, hak kita duk pakai selama ni, kiblat rumah kita tu. Kena lari ke kanan sedikit, lari serong tu. Serong ke kanan sedikit, serong ke kiri sedikit. Maka pandangan muktamad mazhab Syafi'inya, sembahyang hak lepas-lepas tidak sah, wajib diqadakkan kembali, wajib diulangi kembali.
Rumah tu rumah pusaka tu, bukan rumah hok sendiri tu. Terima pusaka daripada mak ayah hok sudah meninggal. Saya duduk situ puluh tahun dah. Kena qada lah sebab kamu sudah tak mendapati ain qiblah selama ni. Tetapi kalau berlaku seumpama tu, Rudi bukan kata rumah, masjid pun ada, surau pun ada. Selepas diperiksa kemudian, nyata orang-orang dulu bina masjid surau tu diletak tapak dia tu lari, serong ke kanan ataupun serong ke kiri. Maka macam mana orang yang selama ni duduk sembahyang di masjid tu, selama ni duduk sembahyang di surau tu, kena qada, sembahyang tidak sah. Tapi kalau berlaku seumpama tu, kita pakai pandangan, contoh pandangan Imam Ghazali, ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i kita, dan juga kebanyakan mazhab-mazhab yang lain. Ketika sembahyang, tak syarat menghadap ain Kaabah, menghadap jihah Kaabah pun okey dah, cukup dah. Jadi setakat serong ke kanan, setakat serong ke kiri, belum lagi menghampiri sebelah utara dan selatan, masih lagi dihukumkan jihah, arah kiblat. Sembahyang kita masih lagi sah, tidak perlu diqada, tidak perlu diulang kembali. Kalau bab sembahyang. Tapi nak cerita bab sembahyang, syarat sah menghadap kiblah iaitu menghadap ain kiblah. Pandangan yang kedua, contoh pandangan Imam Ghazali, menghadap kiblah adalah menghadap arah kiblah. Tapi kalau kita salah kiblat, kita menghadap utara sungguh-sungguh, kita menghadap selatan sungguh-sungguh. Kalau menghadap ke timur tu, waktu balik terus tu, waktu memanglah kena ulang balik sembahyang. Hak biasa berlaku tak ada gitu. Hak biasa berlaku ni cuma serong ke kanan, serong ke kiri saja, masih lagi jihah ataupun hala qiblah. Hak lepas-lepas dah, kita pakailah pandangan jumhur kebanyakan ulama yang mengatakan bahawa okey dah menghadap jihah qiblah. Jadi di sini kita balik pada persoalan buang air ni. Menghadap qiblah yang diharamkan, pandangan muktamad menghadap ain qiblah, bukan menghadap jihah. Baik. Membelakangkan ain qiblah ketika besar, bukan membelakangkan jihah. Maknanya kalau dia buang air kecil ke buang air besar ke, dia buang air kecil menghadap ke timur tapi serong ke kanan, serong ke kiri, ataupun dia buang air besar dan keadaan membelakangkan qiblah. Tapi punggungnya serong ke kanan, serong ke kiri, tidak diharamkan lagi sebab sudah tidak menghadap ataupun tidak membelakangkan qiblah, yakni ain qiblah. Kemudian macam sebut minggu lepas, menghadap ain qiblah yang dihukumkan haram, membelakangkan ain qiblah yang dihukumkan haram adalah kira kepada dada. Ni dia menghadap, bukan kira pada dada ataupun belakang dia, kira kepada tempat keluar tu. Faham tak ni? Dia gini, kalau belakang tu tak nak lari dah, belakang tu dia buang air besar, nak pusing kat mana gerak punggungnya. Biasa kita misalnya buang air kecil orang lelaki. Baik. Kalau ke dadanya memang betul dengan ain qiblat. Tetapi hak bawah tu dia pusing ke kanan. Hak kemaluan dia tu, alat sulit. Alat sulit dia tu dia pusing ke kanan ataupun pusing ke kiri. Maka sudah tidak diharamkan. Sebab apa? Sebab yang kata haram menghadap kiblah tiga kecil ni kiranya adalah kepada kemaluan dia ketika buang air kecil tu. Menghadap ain kiblah hukumnya adalah haram. Kalaulah dada menghadap kiblah tetapi kemaluannya dipusingkan ke kanan ataupun ke kiri, tidak dihukumkan menghadap kiblah yang diharamkan. Selesai hak yang pertama. Masalah yang pertama, buang air di tempat yang tidak disediakan untuk qada hajah, di tengah padang, di semut, di pantai, dan kadang menghadap kiblah ataupun membelakangkan kiblah, menghadap kiblah ketika buang air kecil ataupun membelakangkan kiblah buang besar, haram adalah kerana dalam keadaan menghadap ain Kaabah.
membelakangkan Ain Kaabah. Atau ni ada dinding. Ni bukan di padang ni. Ada dinding. Tapi masih lagi walaupun ada dinding tapi tempat ni bukan untuk qada hajat. Ya. Patut hak tadi saya sebut dah. Jadi kalau kita nak catatan, kita bagi dua dulu. Ya. Buang air di tempat yang tidak disediakan untuk qada hajah. Satu. Kita akan bicara di bawah tu, buang air di tempat yang disediakan untuk qada hajah. Sekarang kita buang air di tempat yang tidak disediakan untuk qada hajah, tapi dinding tak ada pula, maka hukumnya ada haram. Ada hukumnya adalah haram. Sekarang ni atau ada dinding. Tempat tu bukan untuk qada hajah. Tapi di tempat tu ada dinding. Tempat tu ada dinding. Dah kalau tempat bukan untuk qada hajah, ada dinding kok mana pula? Macam saya sebut tadi, bilik mandi. Kan ada dinding di hadapan tu kan? Tu tempat yang untuk qada hajah, habis ada dinding. Tetapi jadi haram juga ni walaupun ada dinding. Jarak antaranya dengan dinding itu lebih 2-3 hasta. Ada dinding di hadapan. Jadi sekarang ni gini. Bilik mandi dia tu betul-betul menghadap Ain Qiblah. Ya. Jadi dia mandi di bawah pahit ujang. Dia pun kencing. Kadang-kadang menghadap Qiblah. Di hadapan ada dinding. Tapi dia duduk jauh. Lebih dari 3 hasta. Maka hukumnya adalah haram juga. Walaupun ada dinding di hadapan. Sebab tempat itu bukan untuk qada hajah. Kalau tempat untuk qada hajah, Rudi dan sidang pendengar, hak saya sebut tadilah digerai, hak tak ada dinding apa-apa, betul-betul menghadap Qiblah, tidak haram. Sebab itu tempat yang disediakan untuk qada hajah. Sekarang kita bicara ni tempat yang tidak disediakan untuk qada hajah, walaupun ada dinding, tapi dinding tu dengan dia kencing tu jauh lebih dari 3 hasta. Hukumnya haram juga. Sekarang ni tempat mandi bukan tempat untuk qada hajah. Okey. Jadi pahit ujang di tengah sikit, dia pun berdiri, dia pun kencing. Depan mah ada dinding bilik mandi. Tapi kebetulan antara dia kencing dengan dinding itu lebih daripada 3 hasta. Hukumnya adalah haram juga. Hukumnya adalah haram. Faham tak ni? Kena kurangkan, dia kena... Dah. Dia bukan, maknanya dia kena pastikan bahawa kalau tempat tu bukan untuk qada hajah, dia nak qada hajah, pastikan di hadapan tu ada dinding, ada pokok contohnya. Satu laginya, antara dia dengan dinding dengan pokok tu jangan lebih dari 3 hasta. Jangan jarak jauh. Dekatkan lagi. Dia 3 hasta ni kalau kita kata macam sejadah lah. Sejadah tu dengan 3 hasta lah tu. Sejadah. Kan dia, kita tengok soft orang sembahyang kan. Satu soft tu 3 hasta lah. Satu soft tu 3 hasta. Tu lebih kurang lah 3 hasta ni. Sebab kena beringat di situ, sebab terkadang ni sebagai contoh, dia kadang-kadang ada setengah tempat tandah lah, tempat mandi lah. Ya. Ada setengah tempat dia tandah dia tu dengan pintu jauh. Kan tak, dengan pintu jauh. Mana antara tandah dia nak keluar ke pintu tu mana jauh. Ya. Terkadang di tempat depan tandah ni boleh buat tempat mandi. Ya. Ada juga kadang-kadang di masjid pun ada seumpama tu. Rudi nampak tak? Dia sekarang ni tandas, ditulis kat luar tu tandas. Baik. Tapi kita buka pintu tandas tu dengan tempat tandas yang sebenar masuk ke dalam lagi. Di depan tu kita boleh buat mandi pula di depan tu. Ya, luah ke? Luah. Mana bukan tandas lah. Ya. Walaupun kalau ke bangunan tu tulis di atas tu tandas. Ya. Kita masuk pula, dia tandas. Di tepi sana ada tempat mandi. Ya. Ditulis tempat mandi. Itu tak ada tandas. Di tempat tandas ni sendiri, dia bukan buka pintu tu terus tandas. Dia buka pintu tu luah pula di hadapan tu. Ya. Yang mana kalau tempat mandi tu ada orang, kita boleh mandi di situ. Tapi ketika kita mandi, dia kencing.
Situ bukan tandas, bukan disediakan untuk qada hajah. Sebab tandas di hadapan tu sedikit. Dia mandi dekat pintu. Dia pun kencing, buang kecil contohnya. Dia menghadap kepada dinding hadapan tapi jauh. Kebetulan kiblahnya di situ, hukumnya adalah haram. Ni kita kena jaga-jaga juga tu. Kan Rudi? Jadi di sini kau jelas dah. Sebab ada soalan tanya lagi tu, bab tandas dengan tempat mandi tu. Soalan tu tak habis-habis. Ini. Mana? Ini ke? Tiba-tiba apa tu? Muhammad Safri Ma'ali. Salam Ustaz. Mohon pencerahan. Tandas, mandi dan buang hajat sama. Tapi bila ambil wuduk kita menghadap kiblat membelakang tandas itu. Macam mana dah? Macam mana maksud dia? Tandas, mandi dan buang apa? Oh, bilik mandi dengan tandas sama lah maksud dia. Sekali lah satu bilik tu. Dia sebut tandas mandi. Dia sebut tandas dan mandi. Buang hajat. Sebut tandas mandi tu salah tu. Bilik mandi. Bilik mandi. Dan buang hajat. Tempat buang hajat. Tempat buang hajat sama. Bersekali lah. Sama. Tak sama nisbah dengan pintu sekali. Tapi bila ambil wuduk, kita hadap kiblat membelakangkan tandas itu. Dia sekarang ni kita ambil wuduk menghadap kiblat. Kiblat kat mana kita tahu lagi. Mungkin kiblat tu menghadap ke tandas. Betul sekarang ni soalan tu kena perbetulkan. Bilik mandi, tempat qada hajah sama hanya kerana pintu yang sama. Tapi tak sama sebab tempat mandi, tempat qada hajah, tandas, hukumnya tandas. Ketika kita berwuduk di tempat mandi, kita disunatkan menghadap kiblah. Menghadap kiblah tu tak tahu lagi menghadap ke mana. Kemungkinan menghadap ke tandas. Ada ni. Okay. Tidak semestinya kita menghadap kiblah tu membelakang. Tidak semestinya. Kalau kiblah tu sebelah tandas. Tak kira maknanya sekarang ni bilik mandi, tempat qada hajah hanya sama nisbah satu pintu tapi tak sama tempat dia. Bilik mandi, tandas. Masa kita berwuduk, kita disunatkan menghadap kiblah. Kemudian menghadap kiblah ni menghadap mana ni? Menghadap tandas ke menghadap mana? Tak tahu lagi lah, tengoklah kiblahnya sebelah mana. Ada ni. Tengok atas pun lebih kurang soalan tu rasanya. Ni tunggu lagi. Lagi. Tidak. Faiz Mu. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada dengar Ustaz mengajar, jika tandas sekali dengan bilik air, contohnya shower pun di situ, tandas pun di situ, dikira tandas kecuali tandas itu tinggi sedikit. Contohnya tandas tu dibuat tinggi seinci dari bilik air. Jadi suku-sukulah tandas dengan bilik air. Betul ke Ustaz? Jadi sekarang ni jika tandas sekali dengan bilik air, contohnya shower pun di situ, tandas di situ sekali, dikira tandas kecuali tandas itu tinggi sedikit. Tandas tinggi sedikit, tandas duduk tu memang tinggi sedikit. Seinci dia kata, sikitnya seinci. Jadi suku-suku lah tangan bilik air tu. Dah. Dia tak kira tinggi, tak tinggi. Dikira tempat mana untuk qada hajah, itulah tandas. Walaupun lantainya sama sekalipun, tak ada tinggi-tinggi pun. Jadi hak ni pasal lain pula. Hak biasanya orang bawa bukan masalah tinggi rendah antara tempat mandi dengan tempat qada hajah. Persoalannya adalah kerana tidak ada dinding. Itu hak biasanya. Sekarang ni timbul hak baru pula. Kalau bilik mandi, shower pun di situ, tandas pun di situ, dikira tandas sekalian. Melainkan kalau tempat tandas tu tinggi sedikit, contohnya seinci, barulah tidak dihukumkan tandas sekalian. Ni baru pula lah jadinya kalau ajar gitu. Biasanya adalah berkait dengan tidak ada dinding antara tempat mandi dengan tempat qada hajah, maka dihukumkan tandas sekian. Hak tu salah. Hak ni sekarang ni tak ada dinding pun tak apa, tapi syaratnya tandas tu kena tinggi sikit, seinci pun tak apa dah, barulah tidak dihukumkan tandas sekian, tak ada kait.
Tapi kalau hok jenis tandas tinggi sikit itu, contohnya tandas hok mencangkung atas lantai itulah, hok tu memanglah tinggi sikit. Tapi kalau tandas duduk, memanglah tempat mandi dengan tempat tandas tu dia sama tinggilah, tak ada kata ya. Kan dia sama kan? Kalau hok tandas duduk, hok tandas tinggi tu, kalau duduk atas tu kan, lantai tempat mandi dengan lantai tempat qada hajah, tak ada lah tinggi sikit, ada tinggi atas satu sama lain kan. Dah ada dikira tempat mandi, tempat tandas, tempat tandas. Jadi masih lagi persoalan tu masih lagi ada tu hok berkaitan dengan tempat mandi bersekali dengan tempat qada hajah. Bersekali hanya pada satu pintu, tetapi tempatnya tempat yang asing-asing. Maka tempat mandi asing, kemudian tempat qada hajahnya asing. Alhamdulillah. Selesai lah waktunya. Susah juga ni. Jadi berkaitan dengan buang air di tempat yang bukan tandas. Di hadapan tak ada sebarang dinding, menghadap kiblah, membelakangkan kiblah. Dia membelakangkan kiblah ketika buang air besar, tapi antara belakang dia dengan kiblah tak ada dinding, hukumnya haram. Atau ada dinding, tetapi jarak antaranya antara seseorang dengan dinding itu lebih 3 hasta, hukumnya haram juga. Contohnya, ada pokok dalam hutang tu. Dia menghadap kiblat, tapi depan tu ada pokok. Dia membelakangkan kiblat ketika buang air besar. Mukanya menghadap ke timur, belakangnya, punggungnya menghadap ke barat, menghadap kiblat. Tapi di belakang tu ada pokok. Tapi antara dia dengan pokok tu lebih daripada 3 hasta, hukumnya adalah haram juga. Tu. Hak tadi bukan tandas, kosong terus, tak ada dinding langsung, haram. Sekarang ni ada dinding, ada pokok contohnya. Tapi dia dengan dinding, dia dengan pokok tu lebih dari 3 hasta, hukumnya adalah haram. Hak saya peringat tadi tu, kalau buang air kecil contohnya tempat mandi, tiba-tiba antara dia dengan dinding di hadapan tu kebetulan betul-betul menghadap kiblah, dia dengan dinding tu lebih dari 3 hasta, hukumnya adalah haram. Macam mana paip hujang dengan dinding tu lebih 3 hasta? Tengok datang rumah juga. Dia bubuh paip hujang, dia bubuh di dinding. Jadi dia punya batang paip tu ke tengah. Kemudian dia mandi. Antara dia mandi tu dengan dinding, kita kira ni kira betul-betul menghadap ain kiblat ni, ain Kaabah ni. Boleh berlaku tak ketika dia berdiri dengan dinding tu lebih dari 3 hasta? Boleh berlaku tak? Tak, biasanya tak. Biasanya kurang daripada 3 hasta. Mana dekat je dengan dinding? Dekat je. Gitu? Kebiasaannya gitulah. Pasal dia tu, paip dia tu tak panjang mana paip dia tu. Tubik dan batang dia tu berpanjang. Paip tu pula, paip hujang tu pula, bau gitu je. Batang tu paip hujang tu ada batang dia daripada dinding tu. Batang tu panjang juga. Ya. Tak sampai 3 hasta. Tak sampai 3 hasta. Biasanya gitulah. Mana kalau dia buang kecil ketika dia berdiri, ketika mandi bawah paip hujang tu, memang dia dengan dinding kurang dari 3 hasta lah. Ini kira kalau dia tu betul-betul menghadap ain Kaabah. Kira betul-betul menghadap ain Kaabah. Kalau tidak menghadap ain Kaabah tu lain hukum, ni menghadap ain Kaabah. Habis ada dinding di hadapan. Tapi jaraknya boleh 3 hasta, hukumnya masih lagi haram. Kita buat dulu ni. Dia ada 3 masalah ni. Tempat yang tidak di situ untuk kata. Satu laginya, atau dekat. Dia dengan dinding tu dekat, tetapi dinding itu rendah, tidak sampai 2/3 hasta. Jadi kita ni bubuh dinding. Disatir ni benda yang menutupi di hadapan. Tak syarat dinding. Tapi dia panggil dinding. Dia panggil dinding, jadi pelik juga tu. Pada atas sini, atau dekat. Dinding ada dan dekat dengan dinding. Dekat dengan makna tak sampai 3 hasta antara tempat dia qada hajah dengan dinding tu. Tetapi dinding itu rendah, tidak sampai 2/3 hasta. Dinding rendah. Jadi debuk dinding dia payah lah. Jadi kalau kita kata kak penghadang di hadapan, dia nak buang air, kemudian
dia pun ambil lah gapo-gapo bubuh di hadapan. Ya. Bubuh apa nama? Papang lah. Papang ke apa bubuh di hadapan. Dia dengan benda di bubuh di hadapan tu dia ni tak sampai 3 hasta. Ya. Dekatlah dengan dia. Okey. Tapi benda tu rendah sangat. Benda tu dia tak sampai pun 2/3 hasta tak sampai. Kurang pada 1 hasta ya. That's kan 2/3 hasta memang kurang pada 1 hasta. 2/3 saja. 2/3 ya. Benda tu jadi kalau kita kata kok setengah hasta je benda tu. Dia naknya benda tu sekurang-kurang 2/3 hasta. Lebih pada setengah lagi. Habis dah setengah. Tiba-tiba barang tu setengah hasta je. Ya. Tapi di bubuh tu dekat je dengan dia. Tak sampai pun 3 hasta. Tapi barang tu kecil sangat. Rendah sangat. Setengah hasta je. Hukum masih lagi haram. Baik. Dia nak benda tu di hadapan dia, jangan jauh. Jangan lebih dari 3 hasta. Dan benda tu sekurang-kurangnya tingginya 2/3 hasta. Barulah tidak haram. Tapi kita ingat baiklah. Barang tu tingginya mestilah lebih daripada 2/3 hasta ni. Jangan kurang daripada 2/3 hasta ni. Masalah kita buang air kecil dalam keadaan kita duduk. Tapi kalau barang di hadapan yang kita letak sebagai dinding, sebagai penghadang di hadapan tu, memang jarak dengan kita tak sampai 3 hasta dekat lah. Ya. Barang tu bukan kata 2/3 hasta. Barang tu tingginya 1 hasta. Tapi kita buang air kecil dalam keadaan berdiri. Hukumnya haram juga. Sebab apa? Sebab kita kencing tu kan menghadap kiblat tu kan. Barang di hadapan 1 hasta tu lebih daripada 2/3 hasta. Tapi kamu kencing berdiri. Hak dan kita kata barang tu mestilah 2/3 hasta sekurang-kurangnya kalau kamu kencing duduk. Kalau kamu kencing berdiri, barang di hadapan tu mestilah menutupi sampai kepada pusat. Barulah tidak haram. Kalau dia kencing berdiri. Hak cerita di sini, buang air kecil, dinding di hadapan, jangan jauh daripada orang yang kencing tadi lebih dari 3 hasta. Barang tu pula janganlah kecil sangat, biarlah sekurang-kurangnya 2/3 hasta. Itu kalau kencingnya dalam keadaan duduk. Kalau kencing berdiri, barang tu mesti tinggi sampailah kepada pusat dia. Boleh lepas daripada hukum haram. Jadi sekarang ni tempat yang tidak disediakan untuk qada hajah, haram menghadap kiblat ataupun haram membelakangkan kiblat di kebaikan besar. 3 keadaan. Yang pertama, tidak ada dinding langsung di hadapan. Yang kedua, masih lagi haram, ada dinding. Tinggi dinding tu, ada pokok. Tetapi antaranya dengan dinding dengan pokok tu lebih dari 3 hasta. Ada barang di hadapan dia ketika dia buang kecil menghadap kiblat. Barang tu dekat je dengan dia, tak sampai 3 hasta, tapi barang tu rendah sangat, tak sampai 2/3 hasta. Hukumnya masih lagi haram. Selesai hak tempat yang tiada disediakan untuk qada hajah. Barulah kita masuk pula kepada persoalan tempat yang disediakan untuk qada hajah ataupun ada dinding, tapi dinding tu tinggi lebih dari 3 hasta dan kedudukannya tidak lebih daripada 3 hasta. Hukumnya tidak haram menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Mana kita ambil satu-satu pembicaraan, satu tajuk adab qada hajah, tapi dia banyak pecahan. Dia kena bicara satu persatu. Jadi insya-Allah lah kita sambung lagi berkaitan dengan adab ni minggu hadapan. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah kita telah pun di penghujung pertemuan untuk tajuk kita hari ini, iaitu adab buang air kecil. Adab buang air bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidy Wan Jaafar, kupasan menerusi kitab Idaman Penuntut. InsyaAllah ada kelapangan, ada rezeki, kita jumpa lagi minggu depan. Dan untuk memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, dipersilakan Al-Ustaz untuk bacaan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين آمين. اللهم علمنا علم أقدمين آمين. وفهمنا فم السابقين وارزقنا رق الطالبين آمين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Ustaz.